Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan masih bersama-sama saya dalam rancangan Motivasi Pagi. Walaupun tajuknya Motivasi Pagi, tetapi saya akan berikan tips-tips berkaitan bagaimana kita dapat aplikasikan teknik-teknik dalam perniagaan, dalam kehidupan kita seharian, di pejabat dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masih dalam topik tentang bagaimana mempengaruh. Bagaimana orang lain boleh terpengaruh dengan pemikiran kita. Bagaimana orang lain terpengaruh dengan idea kita. Pertama, untuk memujuk, ada perkara penting yang kita perlu fikirkan, iaitu kaedah memujuk menggunakan logical. Hujah-hujah yang logical. Panduan-panduan yang logik. Ini lumrah kehidupan manusia. Kita sudah difahamkan melalui pembelajaran pendidikan kita. Kita memahami perkara yang logik dan tidak logik. Dalam hujah kita, kita sokong apa-apa pendapat kita dengan bukti yang kukuh. Kalau kita hendak ceritakan tentang kepentingan kita berniaga, kita beri contoh. Mengapa? Apakah contoh-contoh kepentingan kita berniaga? Dan contoh-contoh ini, tuan-tuan dan puan-puan, haruslah mudah difahami. Terutama bagi mereka yang tidak ada pengetahuan langsung, yang pengetahuan mereka zero knowledge tentang berkaitan tentang bisnes, tentang perniagaan. Dan alasan-alasan logik ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita sokong dengan dalil yang kukuh. Apa ciri-ciri dalil yang kukuh? Supaya mengukuhkan logik ini ialah kita berikan fakta. Fakta kalau boleh dalam bentuk nombor. Kalau kita kata produk saya berkualiti, kualiti itu masih tidak jelas, masih sama-sama. Tetapi kita jelaskan produk, contohnya kalau kita berniaga apa saja, keropok, kerepek dan sebagainya, kerepek saya berkualiti tidak jelas. Contohnya kita bagi tahu kerepek saya rasanya dari segi bagaimana, kita bagi tahu rasanya manis macam mana. Kita jelaskan tuan-tuan dan puan-puan biar mudah difahami. Dan kalau kita memberi hujah, sertakan statistik, nombor. Saya suka dalam setiap artikel yang saya tulis di majalah dan sebagainya, saya sertakan dengan statistik. Kalau boleh, statistik yang terkini. Bagaimana hendak mengetahui statistik terkini? Kita cari sahaja di Google. Menggunakan enjin carian Google dan sebagainya, kita typekan statistik terkini ataupun the latest statistik dalam apa-apa maklumat yang kita inginkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pertama, hujah logical. Sekarang, saya akan huraikan tentang hujah yang melibatkan emosi. Sebagai manusia, ada satu elemen yang penting dalam kehidupan kita, iaitu elemen emosi. Elemen logik tadi penting, tetapi kadang-kadang apabila emosi kita tersentuh, pemikiran kita boleh tunduk dengan emosi. Apabila pemikiran kita tunduk dengan emosi, apa saja hujah logik tadi sudah tidak nampak nilainya kerana elemen emosi. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi apabila kita memberikan mesej, meminta seseorang mematuhi arahan dan sebagainya, kita kaitkan dengan elemen emosi. Betapa perasaan. Contoh yang lain, seorang ibu apabila cuba memujuk anaknya, kaitkan dengan, biasa kita dengar adik sayang ibu tak? Adik sayang ibu, mestilah anak kita menyayangi ibu. Sayang, kalau sayang, disiplin. Kalau sayang, hormati ibu. Nampak? Kita guna perkataan sayang. Perkataan melibatkan emosi. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang ketiga ialah memujuk dengan kaedah kooperatif. Kooperatif maksudnya kita sama-sama memberi, sama-sama menerima, memberitahu bahawa bagaimana orang yang menerima nasihat kita, menerima pujukan kita, merasai bahawa apabila mereka mengikut arahan kita, mereka mendapat manfaat. Bagaimana? Caranya pertama ialah dengan mewujudkan hubungan mesra antara kita dengan orang yang hendak kita pujuk. Secara mudahnya, orang itu tidak akan menerima arahan kita, menerima cadangan kita kalau mereka tidak menghormati kita. Sudah tentu. Mereka yang tidak hormat dengan kita, contohnya anak-anak yang bermasalah, tidak berdisiplin, mereka tidak hormat dengan ibu bapa mereka. Bagaimana mereka boleh menerima teguran ibu bapa? Lebih-lebih lagi ya tuan-tuan, kalau kita membebel dengan anak-anak kita, lebih-lebih lagi mereka menjauhkan diri. Jadi pertama, kita wujudkan kontak, wujudkan hubungan mesra
sesama keluarga, anak dengan ayahnya mesra. Ini anak, ini hubungan kekeluargaan. Kita rapatkan, kita kukuhkan. Dan untuk itu, kita cuba turun sebagai ibu bapa, kita turun satu aras ke bawah, bergaul bersama-sama. Seolah-olah walaupun umur kita sudah 30-an, 40-an, 50-an, anak kita baru masih remaja, kita berlagaklah seolah-olah kita juga remaja. Jadikan anak-anak kita rakan. Apabila kita sama-sama rakan, maka wujud hubungan mesra. Kita tidak menjarakkan. Sudahlah umur kita ada cukup jarak. Jarak umur mungkin 20-30 tahun. Jarak umur. Kita tambahkan lagi jarak daripada segi bahasa. Ayahnya bercakap dengan bahasa yang kasar, yang keras. Anaknya pula berlembut. Jadi tidak dapat, tuan-tuan. Untuk itu, kita gunakan teknik ini, teknik memujuk secara logikal, kedua secara emosional, dan ketiga secara kooperatif. Dengan ketiga cara ini, insya-Allah kita akan dapat mempengaruhi orang lain menurut idea kita jadi kukuh, mudah difahami, mudah diterima. Tuan-tuan dan puan-puan, teruskan bersama-sama saya. Motivasi Pagi, jangan ke mana-mana.